RTM. Sebut saja 3 huruf ini, aku memang tersentuh dan automatik ada awan-awan cinta di hati. Ya, Radio Television Malaysia. Aku membesar dengan rancangan-rancangan seperti Little House on the Prairie, BJ and the Bear, Chips, Opah, Anjang Aki. Sekadar menyebut beberapa program, tetapi sebenarnya sangat banyak yang tak dapat aku catat semuanya. Siapa menyangka, siapa menduga. Memuja rancangan RTM dari kecil, rupa-rupanya takdir menempatkan aku juga bekerja di RTM. Indah sungguh aturan Allah. Teringat arwah emak pernah menegur ketika aku membaca dengan kuat buku teks sekolah. Emak cakap sedap suara kau Jeha macam suara kat TV. Masa itu, aku sekolah menengah rendah dan sekadar senyum sahaja. Rupa-rupanya sungguh ajaib kata-kata ibu. Makbul sungguh aku bekerja di TV. Bermula dengan menjalani latihan amali atau praktikal di RTM dan ditempatkan di Unit Pembangunan dan Pertanian TV pada ketika itu terletak di tingkat 1 Bangunan Angkasa Puri pada tahun 1995. Sedikit pun aku tidak terkilan apabila ada dalam kalangan kawan-kawanku ketika itu dapat praktikal di stesen TV yang lebih glamour katanya. Aku tak kisah pun, bagiku tiada lama tiadalah yang baru. Amboi, belagak sungguh kalian ketika itu ya. Ketika inilah aku benar-benar menikmati dan meneroka kerja di belakang tabir penerbitan program TV. Aku diletakkan di bawah seliaan penerbit berpengalaman iaitu Puan Mahani Syafiee yang menerbitkan program Selamat Pagi Malaysia ketika itu. Tugas sebagai penolong penerbit aku galas dengan penuh gembira. Mana tidaknya, setiap minggu dapat bertemu tetamu-tetamu hebat yang selama ini hanya mampu dilihat di akhbar dan di kaca TV sahaja. Aku juga diberi peluang membuat penggambaran luar untuk dijadikan bahan insert atau tayangan semasa program langsung itu ke udara. Keluar bersama kru seperti juru kamera, juru audio dan juru lampu merupakan pengalaman yang berharga kerana ia mengajar aku bekerja secara berkumpulan dan mengenali perangai kru yang pelbagai. Pernah satu ketika, aku ditegur oleh juru kamera yang berpengalaman yang mengatakan namanya tidak ada semasa closing credit, iaitu nama yang diletakkan di akhir program dan itu telah menyebabkan isterinya mengatakan dia mengular dan menipu. Maka jenuhlah aku meminta maaf. Perkara itu menyedarkan aku bahawa kata-kata yang menyatakan apalah ada pada nama itu tidak tepat. Tiada nama rupa-rupanya boleh mengundang Perang Dunia Ketiga. Sampai macam tu sekali kan?
Selesai praktikal dan pengajian di ITM ketika itu, aku kembali memohon sebagai artis berjadual di unit yang sama aku menjalani latihan praktikal. Disebabkan prestasi aku yang cemerlang semasa praktikal, agak riak sikit lah kan. Aku diterima dengan mudah dan di sinilah cabaran demi cabaran aku terima. Aku sudah bekerja dan sedikit sebanyak rasa bangga itu tinggilah sedikit. Ketika itu, aku bertugas sebagai penolong penerbit program Selamat Pagi Malaysia, Minda Wanita dan siaran luar. Kerja sebagai penolong penerbit untuk program TV yang ke udara seminggu sekali ini sangat memerlukan komitmen yang tinggi. Aku perlu menghubungi tetamu yang hadir, menyunting bahan selingan, membuat audio dubbing, memastikan tetamu datang dengan pakaian yang sesuai dan kadang-kadang menjadi jurucakap kepada mereka yang datang membuat lawatan di studio RTM. Dalam seronok-seronok, pastinya ada juga yang pahit. Dipulahkan kalau tidak pernah dimarahi dan ditegur. Antara yang aku tidak lupa ialah ketika salah satu bahan yang disiarkan black semasa siaran. Untuk pengetahuan semua, black semasa siaran itu merupakan salah satu kesalahan besar. Disebabkan kesalahan itu, penerbit telah kau-kau memarahi aku kerana lalai dan tidak membuat line up tape dengan kemas dan membuat semakan. Yang buat aku malu ialah aku dimarahi di depan salah seorang tetamu hebat. Tak tahu aku nak letak muka di mana. Cuma terkebil-kebil sahaja. Cerita marah aku tidak habis di situ ya. Kerana rasa tidak puas hati dimarahi kerana bukan salah aku, freeze telah aku buat selama 10 saat di hujung bahan bagi mengelakkan bahan tersebut black. Aku segera ke bilik editing untuk menyimak dan ternyata tepat. Apa lagi, aku mintalah penerbit tersebut ikut aku ke bilik editing dan menunjukkan bahan tersebut. Rupa-rupanya bahan tersebut black kerana freeze selama 10 saat terlepas. Kerana penerbit asyik bersembang dengan pembantu penerbitan dan pengadun visual serta keluar dari studio. Kemenangan berpihak kepada aku dan aku puji penerbit tersebut kerana segera memohon maaf kepada aku setelah menyedari kesalahan beliau. Ketika itu, apa lagi? Membongkaklah aku. Selama 2 tahun bekerja sebagai pekerja kontrak iaitu artis berjadual dengan pembayaran gaji yang agak tidak teratur pada ketika itu, pernah hampir 2 bulan tidak menerima gaji, membuatkan aku memohon SPA sebagai pekerja tetap. Dengan berkelulusan ijazah dalam penyiaran, aku pun memohon jawatan penerbit rancangan B3 dan B5. Untuk pengetahuan,
B3 ialah B41 dan B5 adalah B27 sebelum ditukar kepada B29 sekarang. Pada 2 Januari 1998, aku diterima sebagai penerbit rancangan tetap dengan jawatan B5 iaitu B27. Walaupun ijazah tidak dipakai di sini, tetapi aku tidak pernah merungut kerana pada ketika itu aku cuma ingin mencari wang membantu apak dan keluarga. B5 pun alhamdulillah. Sendah sinar pelangi seringnya menawan hati akan menghilang di saat terlena sinar mentari. Hanyalah sang rembulan dan bintang kan menghiasi seri malam. Usahlah mendusta hati, lena tidak kepimpin menyapa keluhan yang akhirnya akan mengundang rawan. Yakinlah kan bersama andainya telah tercipta panca persada.
Episod sebagai penjawat awam dengan jawatan penerbit rancangan memang agak glamour aku rasa. Bermacam-macam program diterbitkan. Antaranya termasuklah dokumentari, agrotech, respon dan siaran luar. Pernah satu ketika aku terasa agak penat dan ingin menukar kerjaya sebagai guru. Tetapi bapa aku yang kupanggil Apak menyanggah dengan mengatakan kerja guru sudah terlalu ramai. Kerja di RTM bagus, macam-macam info dapat tahu segera. Aku iakan sahaja. Tetapi sebenarnya, Apak sangat suka namanya tertera setiap kali program aku terbitkan bersiaran di TV. Dia akan setia menunggu sehingga namanya keluar. Kerana itu, aku sengaja besarkan saiz nama semasa closing credit di akhir rancangan. Tapi itulah cara Apak menyokong kerjaya aku selama ini. Tidak pernah sekalipun dia berpandangan negatif yang aku bekerja di RTM. Sehingga kini, aku telah berkhidmat genap 25 tahun sebagai penjawat awam. 3 bulan di radio, 13 tahun di unit pembangunan dan pertanian TV dan unit majalah dokumentari TV, 1 tahun di unit berita radio dan 11 tahun di Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar. 25 tahun dan RTM adalah tempat aku mengenali dunia pekerjaan yang punya banyak wajah. Ada wajah sugul, ada wajah marah dan ada wajah sedih. RTM, aku juga mengenal cinta. Pasangan hidup juga warga RTM. Nak kata apa? Begitulah kuatnya aura RTM dalam hidup aku. Aku sudah berumur 51 tahun. RTM pula 1 April tahun 2023, 77 tahun. Sama-sama otai, berpengalaman dan setia bersama. Anak-anak aku juga menonton RTM. Mereka sangat bangga ayah dan ibunya warga RTM. Terima kasih RTM. Biar apapun terjadi, biar apapun mereka kata, hanya jauh hari saja yang mengenal Manikam. Begitulah kisah perjalanan kerjaya dan kehidupanku di RTM. Tempatku mencari rezeki dan aku sayang sampai bila-bila.